Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada awal tahun ni kita dah uji Honor Magic V2 ni secara habis-habisan melalui satu sesi live. Saya cakap pasal tu, kalau anda terlepas sesi live tu, maka saya dah sediakan link di video description ni. Okey, jadi semasa sesi live tu kita dah uji hampir rasanya macam semua benda. Dari segi settings, lepas tu penggunaan dia, daripada gaming, kamera dan macam-macam lah. Okey, jadi saya dah berpeluang untuk nak gunakan telefon ni dekat sebulan saya macam tu, sebulan lebih kot. Jadi dalam video kali ni saya akan ceritakan kepada anda nikmat menggunakan sebuah foldable phone ni. Semasa foldable phone diperkenalkan dulu kan, ramai orang teruja kerana itu adalah teknologi yang baru. Skrin yang boleh lipat kan, orang tak pernah tengok kan. Tapi banyak juga isu dia tau. Antaranya adalah saiz telefon pada waktu tu kan. Okey, bercakap pasal ketebalan telefon lah. Ketebalan Honor Magic V2 ni dalam keadaan dilipat maksudnya macam ni, hanyalah 9.9 mm sahaja. Lepas tu kalau dalam keadaan terbuka macam ni, tebal ni hanyalah 4.7 mm saja. Okey, saya terlupa nak ceritakan anda, Honor Magic V2 ni dia ada dua model tau. Dia ada satu model yang mana belakang ni dibuat daripada PU dan satu lagi dibuat daripada kaca. Okey, model yang ada dengan saya ni, ini version yang mesin kaca. So kaca ni dia tebal sikit. Kaca ni kalau kita lipat dia, tebal ini adalah 10.1 mm. Kalau saya buka macam ni, tebal dia hanyalah 4.8 mm. Kok mana pun masih lagi nipis lah. Okey. Lepas tu berat telefon ni pula adalah 231 hingga 237 gram. Bergantung pada model. Kalau belakang ni apa, tengoklah material. Kalau PU tu ringan lagi, kaca ni berat sikit. Tapi kok mana pun telefon ni adalah nipis dan juga ringan. Memang nipis dan ringan. Sebab tu kalau anda tengok cara Honor iklankan telefon ni adalah dengan meletakkan telefon ni dekat atas kertas, lepas tu dia letak kertas tu dekat atas air macam tu. Okey. Jadi patah balik bila kita duk bercakap pasal foldable phone kan. Orang suka foldable phone ataupun orang nak beli foldable phone sebab skrin dia besar tau. Mereka nak tengok lebih banyak benda dekat atas skrin tu. Okey, Zat. Cakap pasal saiz skrin yang besar ni kan, mari saya cerita dulu dekat anda lah. Saiz skrin telefon ni kalau dalam keadaan macam ni lah, maksudnya daripada atas ni sampai bawah ni, saiz dia adalah 7.92 inci dan resolution untuk skrin belah dalam ni adalah 2344 x 2156 pixel. Lepas tu untuk skrin yang belah luar ni pula, daripada atas sampai bawah ni, dia punya saiz tu adalah 6.43 inci. Lepas tu resolution dia adalah 2376 x 1060. Oh, siapa? Okey, patah balik lah. Bila kita dah bercakap pasal skrin ni kan, jadi persoalan dekat sini adalah, adakah skrin yang besar ni bagus? Berguna ke skrin yang besar ni untuk kita? Jadi itu sebenarnya adalah satu soalan yang penting tau untuk kita nak tanya bila kita nak beli satu foldable phone. Jadi kalau saya nak menjawab soalan tu kan, saya boleh bagi satu jawapan yang ringkas. Jawapan dia adalah ya dan juga tidak. Okey, kenapa saya kata macam tu? Saya dah gunakan telefon ni untuk nak buat bermacam-macam benda lah. Dan antara benda utama yang saya buat adalah saya uruskan media sosial pendakwah teknologi. Lepas tu saya buat lah benda-benda lain macam komunikasi profesional, macam buat video conferencing, attend online meeting, duk hantar, terima, tulis email, tulis dokumen. Macam-macam. Saya buat macam-macam. Termasuklah juga main game. Saya cubalah. Semua saya buat. Jadi berdasarkan apa yang saya duk guna pada telefon ni kan, sebab saya dah install banyak aplikasi kan, saya perasan ada setengah-setengah aplikasi tu dia memang okey sangat, memang best betul lah kalau kita gunakan pada telefon ni. Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga aplikasi-aplikasi ni yang memang tak best langsung kalau kita gunakan pada skrin yang belah dalam telefon ni. Okey, jadi mai saya cerita dulu pada anda apa yang best. Okey, jadi macam ni. Dia terdapat beberapa aplikasi yang saya perasan yang mana dia punya developer tu mungkin dah optimizekan aplikasi tu untuk penggunaan pada telefon foldable. Bukan hanya pada Honor Magic V2 ni, tapi saya rasa untuk foldable phone secara umum lah kan. Jadi bila anda gunakan aplikasi tu pada telefon ni contohnya kan, anda boleh nampak lebih banyak benda pada aplikasi tu di atas skrin ni kalau anda bandingkan bila anda gunakan aplikasi tu pada telefon lain. Okey, contohlah, saya ambil satu contoh. Aplikasi Google News. Anda memang boleh nampak lebih banyak tajuk berita
Lepas tu sama juga kalau saya duk pakai aplikasi bacaan lain, contohnya macam Flipboard. Saya memang suka baca benda kan. Jadi Flipboard tu anda boleh flip macam orang kata apa, macam untuk nak baca artikel kan, dia nampak macam duk baca majalah macam tu kan. Jadi shock tau bila duk pakai dalam telefon foldable ni. Anda memang boleh nampak banyak benda. Okey, lepas tu antara aplikasi lain yang saya memang duk pakai tiap-tiap hari. Okey, saya pakai Google News, saya pakai Flipboard, dan satu lagi saya gunakan Medium. Jadi Medium ni sebenarnya dia adalah satu platform untuk anda nak baca artikel kan. Jadi saya memang suka baca artikel dalam tu kan. Jadi bila saya duk scroll pada aplikasi Medium, bila saya gunakan telefon ni kan, saya memang boleh nampak lebih banyak tajuk. Jadi saya tahu apakah artikel-artikel baru yang ada, ataupun saya boleh cari orang kata apa, maklumat yang lebih banyak bila saya nak search satu-satu topik untuk artikel dalam Medium tu. Senang. Lepas tu kalau saya klik, katakanlah saya klik satu artikel dalam Medium tu, saya nak baca pun best. Sebab apa saya kata best? Tulisan dia tu dia penuh satu skrin tau. Dia tak besarkan tulisan tu. Tulisan tu size font tu sama, tapi dia ada lebih banyak tulisan. Jadi saya boleh baca lebih banyak benda tanpa perlu nak scroll banyak-banyak. Kalau dia nak compare dengan telefon biasa kan. Tu cerita dia. Lepas tu, cakap macam tu kan, saya banyak juga guna telefon ni untuk nak baca e-book. Saya baca macam online magazine, saya baca e-book macam-macam kan. Jadi bila saya baca e-book, saya gunakan satu aplikasi nama dia Kindle. Jadi Kindle tu adalah aplikasi daripada Amazon. Anda tahu kan, kalau dulu beli e-book dan sebagainya. Saya boleh kata dekat anda satu benda lah. Antara benda yang paling seronok bila saya duk gunakan telefon Honor Magic V2 ni adalah apabila saya duk baca e-books. Maksudnya electronic books. Kenapa saya kata macam tu? Skrin dia tak kecil sangat macam orang kata apa, telefon biasa. Macam ni nampak ni saya duk pakai e-book tu. Dia tulis banyak benda, tapi nampak sekarang ni ya. Dan dia tak ada lah besar sangat supaya macam saya duk pakai tablet. Saiz dia besar ni pendek kata ngam-ngam. Dia serupa macam kita duk pegang buku, kita duk buka buku. Besar ni lah, lebih kurang lah macam tu. Jadi memang ngam sangat lah untuk nak baca e-book kan. Lepas tu kan saya suka satu benda tau. Ni sambil-sambil tu saya memang duk pegang macam ni kan. Apa yang saya suka dengan aplikasi-aplikasi yang dioptimizekan untuk foldable phone tu, mereka juga optimumkan aplikasi tu untuk menggunakan dark mode. Jadi dia tahu orang nak baca, jadi dia gunakan dark mode. Dark mode tu maksudnya apa? Background aplikasi tu hitam, tulisan dia putih. Tu. Jadi memang best betul lah nak baca. Tu cerita dia. Sebab tu saya kata antara nikmat menggunakan foldable phone ni adalah membaca. Aplikasi-aplikasi yang saya katakan tadi dia lebih kepada untuk membaca kan. Jadi mungkin anda terfikir, bagaimana pula kalau untuk kegunaan multimedia, katakanlah macam video streaming. Okey, jadi kalau cakap pasal video streaming, saya akan cakap pasal satu aplikasi yang saya suka guna setiap hari, iaitu YouTube. Jadi memang ada YouTube dalam telefon ni kan. Jadi saya perasan aplikasi YouTube tu dia memang dibuat untuk nak berikan anda lebih banyak fungsi bila anda gunakan aplikasi itu pada telefon yang boleh lipat. Macam contohnya Honor Magic V2 ni. Jadi contoh, bila anda scroll dalam aplikasi YouTube ni, anda boleh nampak lebih banyak pilihan video kalau anda dibandingkan bila anda gunakan aplikasi itu pada telefon biasa. Okey, macam ni saya tunjukkan kepada anda Bila kita gunakan YouTube pada skrin yang sebelah dalam telefon ni, anda akan nampak lebih banyak pilihan video berbanding dengan apabila kita gunakan skrin yang sebelah luar. Telefon yang sama tau, tapi kalau pakai skrin yang dalam nampak lagi banyak. Ini yang maksud saya kan. Itu kalau kita duk scroll. Lepas tu bila anda tengok video tu pula, bila anda tekan dan tengok video tu kan, saya perasan dia pandai tau. Dia akan tunjuk video tu pada bahagian atas skrin tu. Contohnya gini, saya buka belah dalam, anda nampak belah atas kan. Lepas tu pada bahagian bawah tu pula, anda bolehlah nak baca komen ke, nak scroll video lain ke apa kan. Okey, sebelum saya teruskan kan, mungkin ada di antara anda yang duk dengar ni, dia kata macam dekat telefon biasa pun memang macam tu kan, video kan belah atas, bawah tu boleh scroll nak baca komen ke apa kan. Dia macam ni tau. Saya perasan memang betul kalau telefon yang bukan fold pun memang macam tu juga. Tapi bila anda pakai dekat foldable phone macam contohnya Honor Magic V2 ni kan, video dia tu dia nampak lagi besar tau. Dan dia terbahagi ngam-ngam cantik macam tu. Dia bahagi pada dua bahagian. Yang atas tu video, yang bawah tu macam tadilah komen ke apa kan. Dia seolah-olah macam anda ada dua telefon. Satu telefon anda pegang untuk nak tengok video, dan satu lagi telefon tu nak scroll. Lepas tu kan, tu satu. Lepas tu, apa yang lagi best adalah kalau anda lipat telefon ni sikit macam ni, tak payah 90 darjah pun. Pendek katanya anda lipat, jangan lipat sampai habis. Anda lipat macam ni kan, aplikasi tu akan berikan anda fungsi untuk nak mengawal YouTube tu sendiri. Contohnya anda boleh pause video ke, nak skip ke video yang ke depan ke, ataupun macam-macam lah anda boleh buat macam tu. Dia memang ada kat skrin yang bahagian bawah tu. So yang syok tu. Jadi benda ni tak akan ada pada telefon biasa. Saya rasa ni hanya ada pada foldable phones kan. Okay,
Dan bila kita duk bercakap pasal nak tengok video kan, satu benda yang saya akan cerita dekat anda, sebab dulu masa saya buat demo ni, orang kata tau, bila kita tengok video YouTube, bila kita tekan sekali tu, anda akan nampak dia ada black bars tau pada skrin tu. Contohnya bila kita tengok belah dalam yang Honor Magic V2 ni, video tu akan duduk kat tengah-tengah, lepas tu atas dan bawah tu dia ada macam bar hitam. Sebab apa? Sebab resolution video tu lari lah dengan benda ni kan. Tapi anda memang boleh zoom lah untuk nak penuhkan skrin tu. Memang tak ada masalah. Cuma yalah, mungkin bahagian kiri dengan kanan tu terpotong lah. Tapi kalau anda tengok video 4K dan sebagainya, bila anda zoom memang puas hati betul lah tengok. Memang full screen kan. Okey, itu kalau anda tengok pada skrin belah dalam. Tapi kalau anda tengok pada skrin belah luar, dia akan nampak macam biasa lah. Nampak sama macam mana duk tonton video tu pada telefon biasa. Satu lagi aplikasi yang saya suka gunakan dengan telefon ni adalah Google Meet. Jadi saya memang selalu buat online meeting kan. Jadi kebanyakan masa saya akan gunakan Google Meet. Tapi terpulang jugalah, kadang-kadang saya gunakan Zoom, kadang-kadang saya gunakan Microsoft Teams. Semua aplikasi tu ada dalam telefon ni kan. Tapi kalau anda gunakan Google Meet dengan Honor Magic V2 ni, dia memang best tau. Okey, ni saya bagi tips dekat anda sikit lah. Kalau anda meeting dengan orang yang menggunakan smartphone juga kan, dan bila anda gunakan Google Meet pada skrin yang sebelah dalam telefon foldable macam Honor Magic V2 ni, dia akan ada black bars tau pada belah kiri dan belah kanan tu. Dia sama macam konsep YouTube tadi. Sebab apa? Sebab resolution dia tak sama kan. Dan sama juga macam YouTube tadi, anda boleh zoom untuk nak penuhkan skrin tu. Macam ni saya buat demo dengan anak saya kan. Jadi saya boleh zoom, nampak muka penuh dekat skrin tu. Memang puas hati nak tengok kan. Okay, lepas tu, yang ni yang paling saya suka tau. Apa yang shocknya adalah, apabila anda lipat telefon ni kan, anda akan nampak beberapa fungsi tambahan dekat skrin yang belah bawah tu. Fungsi-fungsi tu akan membolehkan anda untuk nak buat macam-macam benda. Contohnya nak lambai lah, nak buat apa lah. Dia pendek katanya anda boleh control Google Meet pada skrin yang belah bawah tu. Dia konsep yang sama macam YouTube tadi. Tu yang shock dia. Dalam masa yang sama juga, kalau anda tengah duk pakai Google Meet tu, lepas tu tiba-tiba anda pergi jalan mana ke, kalau anda lipat telefon tu, maka anda akan nampak dia serupa macam anda pakai Google Meet pada telefon biasa. Jadi kenapa saya kata saya suka pakai Google Meet pada Honor Magic V2 ni? Bila saya buat online meeting apa kan, kadang-kadang mereka nak share screen lah, mereka nak buat presentation dan sebagainya kan. Memang shock betul bila kita pakai telefon ni. Dia sama ada dua. Kalau saya betul-betul nak tengok screen, saya akan buka full ni, saya akan zoom dan nampak penuh. Jadi memang clear betul slide dia. Tu yang saya kata shock bila saya duk gunakan aplikasi online meeting macam tu dalam Honor Magic V2 ni. Tadi saya dah ceritakan kepada anda penggunaan beberapa third party application. Jadi kalau native application daripada Honor pula, saya suka dia punya camera app. Sebab macam-macam benda yang anda boleh buat dengan aplikasi tu kan. Okey, jadi kalau anda gunakan aplikasi kamera tu semasa phone ni dilipat macam ni, maka anda akan nampak aplikasi tu serupa macam pada telefon biasa. Tak ada beza. Tapi kalau anda buka telefon ni macam ni, maksudnya dalam keadaan tidak dilipat, maka aplikasi kamera tu akan memberikan anda keupayaan untuk nak buat macam-macam benda yang lagi menarik. Contohnya lah, contohnya kan, kalau anda lipat sikit telefon ni macam ni lah, dalam keadaan katakanlah 90 darjah macam ni, maka semua butang untuk nak kawal kamera tu dia akan turun pada skrin yang bawah tu. Contohnya shutter button lah, nak zoom ke apa ke, semua ada kat skrin bawah tu. Senang, jadi anda boleh control kat situ. Lepas tu anda tak payah nak pakai tripod, letak macam ni, anda boleh tekan nak ambil gambar. Dan apa yang lebih bestnya adalah, bila anda ambil gambar ke video ke apa ke, semua benda yang anda ambil tu tadi, yang gambar dengan video tu, dia akan preview dekat skrin yang bawah tu. Yang tu yang shock kan. Okay, dan cakap pasal tu, masa saya duk test pun ni kan, sebelum ni saya tak tahu tau, dia ada satu lagi feature yang pelik. Kalau kita buat macam ni, kita akan nampak yang kata screen preview tu dekat bawah kan. Tapi kalau saya tegakkan telefon tu macam ni contohnya, dia akan tolak kamera app tu pergi dekat skrin yang belah kiri ni. Lepas tu skrin yang belah kanan ni anda boleh nampak yang semua gambar-gambar yang anda ambil tadi. Memang best betul kan. Jadi sebenarnya macam-macam benda lagi lah anda boleh buat. Jadi bila dia buat benda ni kan, dia akan memudahkan anda untuk nak record video dan sebagainya. Senang lah kalau nak record video anda di sini dan sebagainya. Lepas tu kalau anda boleh terbalikkan skrin, dia ada cara untuk supaya anda boleh nampak diri anda dekat belakang. Lepas tu kan kamera belakang ni lagi cantik kan. Jadi senang lah anda boleh preview dekat skrin belakang ni. Banyak benda. Okay, jadi itu adalah beberapa contoh lah penggunaan aplikasi kamera pada telefon Honor Magic V2 ni. Satu lagi benda yang saya paling suka bila saya gunakan telefon Honor Magic V2 ni adalah dia punya fungsi split screen. Jadi anda boleh buka dua aplikasi secara serentak. Contohnya kan, saya boleh buka Facebook dan letak pada skrin belah kiri, dan saya boleh buka X ataupun Twitter tu dan letak pada skrin belah kanan. Lepas tu saya boleh kawal kedua-dua aplikasi tu secara serentak. Contohnya Facebook saya scroll kat bawah, lepas tu X saya scroll kat atas pakai dua-dua tangan. Memang boleh sangat, tak ada masalah. Ataupun kalau katakanlah anda nak baca posting dekat Facebook kat skrin sebelah, lepas tu nak tengok video TikTok kat sebelah lagi,
memang boleh sangat, tak ada masalah apa. Dan apa yang lagi best kan, anda siap boleh kawal lagi aplikasi mana yang lebih besar dekat atas skrin tu. Jadi anda boleh gerakkan dia punya pembahagi ataupun kita panggil sebagai split screen panel tu untuk nak besarkan ataupun untuk nak kecilkan aplikasi tu. Memang betul. Okey, sebenarnya kan anda siap boleh set tau berapa banyak set untuk split screen tu. Dia bukan hanya terhad untuk 2 aplikasi tau. Okey, contohnya saya boleh buat satu set split screen untuk Facebook dan juga X. Lepas tu saya boleh buat satu lagi set split screen untuk YouTube dan juga TikTok. Jadi Facebook app, lepas tu ada YouTube dengan TikTok. Jadi ada 2 app kan. Lepas tu yang lagi syoknya, saya boleh multitask di antara split screen punya set tersebut. Jadi set saya boleh tengok Facebook dengan X, set lagi saya boleh tengok YouTube dengan TikTok, lepas tu saya boleh switch back. Tak ada masalah apa lah. Okay, sana. Bila duk bercakap pasal multitasking kan, untuk multitasking dekat atas telefon Honor Magic V2 ni memang tak ada masalah apa langsung. Memang sangat lancar. Sebab apa? Sebab performance telefon ni memang sangat bagus. Jadi telefon ni dia berada dalam kategori flagship kan. Jadi telefon ni dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Lepas tu dia punya RAM pun 16GB. Lepas tu dia punya storage pun 512GB. Memang banyak benda lah anda boleh buat dengan telefon ni. Dan pada awal tahun 2024 ni kan, kalau anda tengok Snapdragon 8 Gen 2 tu, dia berada dalam senarai top 10 smartphone punya processor ranking kan. Jadi performance Honor Magic V2 ni adalah sangat baik. Jadi insyaAllah dah saya rasa anda boleh gunakan telefon ni untuk nak buat banyak benda. Tadi saya dah ceritakan kepada anda dengan panjang lebar nikmat menggunakan foldable phone ni apabila anda dapat menggunakan aplikasi yang dioptimumkan untuk telefon yang boleh lipat macam ni. Sekarang saya akan cerita pula kepada anda ketidakseronokan apabila kita terpaksa pakai aplikasi yang tidak dioptimumkan untuk penggunaan telefon boleh lipat macam ni. Okey, bercakap pasal penggunaan aplikasi pada telefon yang boleh fold ni kan. Ramai orang berpendapat bila skrin dia tu besar macam ni, maka mesti kita boleh nampak lebih banyak benda bila kita gunakan aplikasi tu pada telefon ni. Betul tak? Sebenarnya tak juga. Okey, macam contoh-contoh yang saya bagi kat anda sebelum ni kan, saya tunjuk dekat anda semua aplikasi yang dioptimumkan untuk telefon fold tu. Jadi bila anda gunakan aplikasi tu pada telefon ni, anda akan nampak lebih banyak maklumat dekat atas skrin tu berbanding dengan kalau anda pakai pada telefon biasa. Yang menjadi masalahnya adalah ada juga aplikasi-aplikasi ni yang tidak dioptimize untuk penggunaan skrin yang besar macam ni. Contohnya Shopee dan Lazada. Jadi bila anda gunakan aplikasi itu pada telefon ni, kat belah skrin yang belah dalam ni kan, dia akan menyebabkan aplikasi itu nampak besar. Anda bukan nampak lebih banyak benda kat situ kan. Shopee kan anda nak tengok barang dan sebagainya. Dia bukan macam YouTube di mana anda boleh nampak lebih banyak video. Anda akan nampak jumlah barang yang sama tapi anda nampak barang tu lagi besar. Jadi pihak Shopee dia tak optimizekan aplikasi ni untuk penggunaan pada resolution macam ni tau. Dia macam mana kalau anda nak bayangkan dia macam ni lah. Seolah-olah anda pergi belilah satu monitor 4K ke 8K ke apa ke, tapi anda pergi set dekat komputer anda tu resolution dia 720p ke apa ke. Jadi walaupun monitor tu besar, icon tu besar gila lah. Anda bukan nampak lagi banyak benda. Anda nampak satu benda tapi besar kan. Kita bukan nak tengok benda ni jadi besar. Kita nak tengok lebih banyak maklumat dalam tu. Tu tujuan kita nak pakai telefon yang ada skrin besar macam ni kan. Okey. Dan masalahnya, anda tahu tak masalah dia apa? Aplikasi macam Shopee dengan Lazada ni, dia memang bermasalah untuk telefon foldable ni daripada dulu lagi. Sebab dulu pun saya dah pernah test dengan Honor Magic VS yang model sebelum ni kan. Sama juga. Malah kawan-kawan saya yang pakai telefon foldable lain pun cerita benda yang sama. Kalau anda nak gunakan aplikasi ni pada telefon yang bahas skrin yang belah luar ni, tak ada masalah. Okey, dia jadi macam anda duk pakai kat phone biasa. Dia cuma masalah bila anda pakai kat belah dalam macam ni lah. Okey, itu kalau saya duk bercakap pasal Shopee dengan Lazada. Dia ada juga aplikasi lain yang saya nampak ada masalah pelik-pelik sikit. Okey, kan saya cerita kat anda kan, saya banyak gunakan telefon ni untuk nak buat kerja. Contohnya macam nak hantar email dan sebagainya kan. Jadi saya banyak gunakan aplikasi Gmail. Kan Gmail kan daripada Google. Tadi kan saya dah tunjuk kat anda aplikasi yang best macam YouTube pun memang mantap pakai kan. Okey, anda jangan salah faham. Aplikasi Gmail pada telefon ni best. Tapi masalahnya kan, kadang-kadang dekat Gmail ni saya nampak dia macam ada isu tau. Dia ada setengah-setengah masa tu bila saya buka email tu, terutamanya email yang jenis macam newsletter ni kan,
tulisan tu dia akan pergi tolak kat tengah skrin macam tu. Dia jadi sebaris macam tu. Jadi kalau saya tak boleh nak tarik betul. Dia memang macam tu lah. Tapi masalahnya bukan untuk semua email. Untuk setengah-setengah email. Dan masalah yang lagi besarnya adalah, mula saya ingat mungkin newsletter lah, formatting, tak tahulah dia punya formatting apa yang tak kena kat situ kan, jadi menyebabkan jadi keluar macam tu. Ada setengah email yang orang tu hantar jadi elok, ada setengah email jadi macam tu. Jadi saya tak pasti itu bug pada aplikasi Gmail tu ke ataupun masalah dalam email yang orang tu hantar. Okey, tapi secara umumnya bila saya boleh gunakan Gmail pada telefon ni kan, dia memang beza banyak lah kalau nak dibandingkan bila saya duk pakai pada telefon lain. Memang saya senang lagi lah nak tulis email dan sebagainya. Cuma saya tak pasti kenapa ada sikit isu untuk setengah-setengah email dalam ni kan. Okey, jadi itulah antara beberapa ketidakseronokan yang boleh saya ceritakan kepada anda kalau kita gunakan telefon ni dengan aplikasi-aplikasi yang tidak dioptimiskan untuk foldable phone, dan juga mungkin aplikasi yang ada bug untuk telefon macam ni. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit sebanyak keseronokan dalam menggunakan sebuah foldable phone. Jadi pada saya, telefon yang boleh dilipat ni dia berada di tengah-tengah tau. Dia duduk di antara telefon biasa dan juga sebuah tablet. Jadi sekiranya anda sedang mencari satu device yang boleh jadi telefon dan juga tablet dan mudah untuk dibawa merata-rata, maka inilah jawapan dia. Okay, lepas tu kalau anda tanya saya lagi, siapa yang sesuai untuk nak gunakan Honor Magic V2 ni, maka saya boleh katakan bahawa telefon ni dia sangatlah sesuai untuk golongan profesional, untuk content creator dan juga untuk ahli perniagaan. Okey, sebenarnya kan dia tak ada masalah kalau anda nak gunakan telefon ni untuk kegunaan harian, tak ada isu. Malah kalau anda nak gunakan ni sebagai gaming phone pun boleh. Saya pun main game, tak ada masalah apa pun. Tapi dia macam ada satu persepsi macam tu tau. Bila kita nampak orang yang duk pakai foldable phone ni kan, orang tu mesti nampak macam sentiasa sibuk tau. So tu saya kata dia sesuai untuk ahli perniagaan kan. Okay, tapi itu pandangan peribadi saya je lah. Alright, jadi secara umumnya kan, Honor Magic V2 ni dia sesuai untuk pelbagai kegunaan. Sebenarnya semua tu bergantung kepada imajinasi anda sahaja. Alright, sampai sini dululah video saya untuk kali ni. Jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi, dan juga follow Facebook, Instagram, X, TikTok dan juga LinkedIn rasmi Pendakwah Teknologi. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.